أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu ialah sebahagian bersyiar lambang agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadat haji ke Baitillah atau mengerjakan umrah, maka tiadalah menjadi salah ia bersa'i berulang alik di antara keduanya. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebajikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala lagi amat mengetahui. Setelah disebut ayat yang terdahulu berkenaan dengan orang mati syahid, mereka hidup di alam barzakh, dan ujian yang menimpa orang yang beriman, ujian kematian, ujian kekurangan harta, rugi perniagaan, buah-buahan tak jadi, macam-macam ujian. Ujian ini hendaklah diterima dengan sabar dan menyerah diri kepada Allah dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik bagi Allah dan kami semua balik pada Allah. Maka disebut dalam ayat yang kita baca pada hari ini berkenaan dengan hukum mengerjakan haji dan umrah yang berkait dengan sa'i antara Safa dan Marwah. Safa ialah bukit yang pertama, Marwah bukit yang kedua. Menjadi amalan orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, mereka bersa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian mereka menyapu berhala yang disembah. Itu amalan mereka. Memang Safa Marwah ini ada kaitan dengan peristiwa Makkah, iaitu Hajar yang mencari air untuk diri dan anaknya Ismail yang masih bayi, meletakkan anaknya tepat telaga Zamzam, kemudian pergi ke Safa, naik tengok takut ada nampak air, mai ke Marwah pula takut ada air. Apalagi keadaan di padang pasir, bila panah nampak gelombang macam air, bila pergi bukan air. Pergi mari antara Safa dan Marwah. Kemudian mereka balik, Hajar balik, tiba-tiba Allah Ta'ala mengurniakan air Zamzam, air yang sangat berkat, diberi oleh Allah Ta'ala. Annama azamzam lima syuribalah. Sesungguhnya air Zamzam itu diberi mengikut apa yang kita niat. Kita minum air Zamzam, niat untuk apa? Allah Ta'ala ikut niat kita. Kalau nak sembuh sakit, sembuh sakit, minum air Zamzam dengan niat. Itu disebut dalam hadis. Ada kelebihannya. Adapun ayat ini berkait dengan Safa dan Marwah. Allah Ta'ala kata, kamu boleh bersa'i antara Safa dan Marwah. Tidak menjadi salah. Tetapi hendaklah kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana patung dan berhala. Kerana Allah Ta'ala. Orang jahiliyah zaman dulu, mereka bersa'i, kemudian mereka menyapu patung dan berhala. Dalam Islam bersa'i juga. Tetapi lillahi rabbil alamin, kerana Tuhan semesta alam. Termasuk dalam perkara wajib haji dan umrah yang mesti ditunaikan. Kena sa'i antara Safa dan Marwah. Termasuk perkara rukun yang mesti ditunaikan antara Safa dan Marwah. Bila mengerja haji dan umrah, mesti
bersa'i, Safa dan Marwah. Bukan saja tawaf. Sa'i, Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. 7 kali itu bukan 7 kali pusing. Daripada Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 2 kali, itu 7 kali. Ada orang tak tahu kala, dari Safa balik umrah pula sekali. Jadi 14 kali lah. Itu tak kena. Iaitu Safa 1 kali, Marwah 1 kali. Dan mesti lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, bukan kerana lain. Wa man tataw'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang bertatawwu', yakni mengerjakan haji dan umrah yang sunat. Dengan makna mereka yang sudah mengerjakan haji dan umrah yang wajib boleh buat haji dan umrah yang sunat selepas daripadanya. Dia beri kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadilat. Ada fadilat yang sangat besar. Terutamanya umrah di bulan Ramadan. Punya fadilat yang tersendiri. Fa innallaha syakirun alim. Maka sesungguhnya Allah itu yang bersyukur kepada hamba yang taat kepadanya, lagi maha mengetahui. Allah Ta'ala tidak berhajat pada harta. Para ibadat kita yang berhajat pada Allah Ta'ala. Walau mereka Allah Ta'ala bersyukur kepada kita bila menunaikan haji dan umrah. Haji dan umrah ni adalah ibadat jasad, ruh dan harta. Ibadat dalam Islam ni ada ibadat ruh saja. Berzikir, berdoa, ikhlas dalam hati, itu ibadat ruh. Ada ibadat ruh dan jasad, iaitulah semayang. Ibadat ruh dan jasad dua-dua sekali. Puasa, ruh dan jasad. Ada ibadat harta, iaitulah zakat. Ada ibadat jasad, ruh dan harta, tiga-tiga sekali. Iaitulah ibadat puasa. Puasa ni ibadat ruh, jasad dan harta. Ruhnya ialah kita ikhlas, kita sabar ikut perintah Allah Ta'ala. Jasadnya menahankan diri daripada makan. Harta pula beli makanan buka puasa dan untuk sahur. Haji mengandungi 3 perkara juga yang lebih besar. Ibadat, jasad, ruh dan harta. Jasad kita musafir berjalan jauh mengerjakan rukun-rukun haji dan wajib-wajib haji. Harta pula berbelanja kerana menunaikan haji. Mengandungi 3 ibadat, iaitulah ruh, jasad dan harta, ibadat haji, yang punya kelebihan yang tersendiri. Fa innallaha syakirun alim. Maka sesungguhnya Allah bersyukur lagi maha mengetahui. Allah Ta'ala bersyukur, berterima kasih kepada kita bila kita mengerjakan ibadat haji, menyempurnakan ibadat haji, termasuk sa'i antara Safa dan Marwah. Wallahu a'lam.